Jumaat 24 Julai 11 pagi, sirene mula berbunyi di kampung-kampung Delta Danube di timur Romania. Di radar, satu titik merah baru sahaja melintasi sempadan dan sedang bergerak jauh ke dalam wilayah sebuah negara NATO. Ada 4 jet pejuang di udara. 2 jet pejuang Itali tiba dahulu, mengunci sasaran, melepaskan tembakan, dan tersasar. Kemudian, sebuah F-16 Romania mengambil alih pemburuan. Pada pukul 11.02 pagi, peluru berpandu dilepaskan dari sayap dan drone Rusia bertukar menjadi bola api di atas ladang gandum. Sudah 4 tahun setengah Pakatan Barat mengelak daripada melepaskan tembakan itu. Ini adalah kali pertama dalam sejarah Romania melepaskan tembakan ke atas sasaran Rusia di ruang udaranya sendiri. Pakar forensik kemudian mengesahkannya. Ia adalah sebuah Shahed, jenis drone yang sama yang dilancarkan Rusia ke arah Ukraina setiap malam. Dan lihat, itu baru hari pertama. Pada hari Sabtu, perkara yang sama. Satu lagi drone masuk melalui Delta. Satu lagi jet pejuang berlepas. Satu lagi ditembak jatuh. Pada pagi Ahad 10.08, radar mengesan satu lagi masuk melalui pesisir pantai. 2 jet pejuang berlepas dari pangkalan VTST. Sudah di bawah kawalan NATO. 10.13. 5 menit kemudian, drone itu tenggelam di Laut Hitam, 12 km dari pantai. 3 hari, 3 tembakan. 3 drone di tanah. Di kampung-kampung di kawasan itu, telepon bimbit tidak berhenti berdering dengan amaran berlindung. Dan pada waktu pagi, ada pasukan yang menyisir kawasan mencari serpihan. Dan dari Rusia, dalam 3 hari ini, tahu tak apa yang datang? Langsung tiada apa-apa. Sepatah kata pun tidak. Sebuah kerajaan yang biasanya membalas apa saja, tapi kali ini diam selama 3 hari, itu sendiri sudah bermakna sesuatu. Soalan yang hampir tiada siapa tanya ialah, kenapa sekarang? Kenapa sebuah negara yang selama 4 tahun membiarkan pencerobohan ruang udara tiba-tiba memutuskan untuk menarik picu selama 3 hari berturut-turut? Untuk memahami kenapa Romania menembak, Anda perlu rasakan apa yang terpaksa ditelan Romania sebelum ini. September 2025. Sebuah drone masuk ke Romania dan berada di sana selama 50 menit. Berlegar-legar di dalam ruang udara Pakatan. 50 menit, pesawat pejuang mengekori rapat di belakangnya. Juru terbang dengan jari dipicu, tapi tiada siapa yang menembak. Drone itu buat pusingan dan beredar dengan tenang. Dan pada minggu yang sama, ujian itu sudah jauh lebih besar. Hampir 20 drone menceroboh Poland pada satu malam sahaja. Pesawat pejuang Poland, pesawat pejuang Belanda, bateri anti pesawat Jerman, ia adalah mobilisasi pertahanan udara terbesar sepanjang perang. Mereka berjaya menembak jatuh beberapa. Baiklah, cuma salah satu peluru berpandu telah tersasar dari laluan. Dan ia telah mendarat di atas bumbung sebuah rumah di Poland. Dan di situ, segalanya menjadi jelas. Anda membalas sebuah drone murah dengan peluru berpandu bernilai ratusan ribu dolar yang terbang di atas kawasan berpenduduk. Ia mahal dan berisiko. Rusia melihat semua keraguan ini dan memahami mesejnya dengan jelas. Sementara itu, di sempadan, perang itu sudah bukan lagi sekedar jiran. Ia hampir-hampir tinggal di sana. Ada sebuah kampung Romania bernama Plauru yang terletak hanya beberapa ratus meter dari pelabuhan Ismail di Ukraina, di seberang sungai. Dan Ismail adalah salah satu sasaran kegemaran drone Rusia. Malam di sana sudah menjadi rutin. Apabila malam tiba, tembakan anti pesawat naik dari pihak Ukraina. Depok bahan api meletup di sebelah sana, tingkap bergegar di sebelah sini, dan ia tidak semestinya berlaku pada waktu malam. Ada rekaman penduduk yang merekam dari halaman rumah sendiri. Pada siang hari, bolong. Sebuah drone terbang rendah, rapat di sepanjang tebing sungai. Orang itu berlari untuk berlindung di bawah beranda. Dan beberapa saat kemudian, asap sudah mulai naik di tebing Ukraina. Inilah jarak yang sedang kita bicarakan. Ada kes di kawasan Tuchea, di mana pertahanan Ukraina meletupkan sebuah drone hampir di garisan sempadan. Pihak berkuasa Romania sendiri telah mengedarkan image-image tersebut. Drone itu bertukar menjadi bola api di udara, terhempas sambil mengeluarkan asap hitam, jatuh berhampiran sebuah sungai.
Dan yang akan mengutip serpihan di sebelah sini adalah pasukan Romania. Sampai ke tahap kerajaan membina bunker konkret di tengah-tengah kampung Plaurus. Bunker itu terletak dalam wilayah NATO. Sebagai gambaran, pada bulan November hampir berlaku satu tragedi. Sebuah drone Rusia telah mengenai sebuah kapal yang berlabuh di Ismail di sebelah Ukraine yang membawa 4.000 tan gas cecair. 4.000 tan gas, 500 meter dari kampung Romania, di seberang sungai. Kalau benda itu meletup, tiada sempadan yang boleh menahan letupan itu. Mereka telah mengosongkan kampung itu dengan tergesa-gesa dan Romania tidak melakukan apa-apa untuk bertindak balas. Kemudian, pada bulan Mei tahun ini, padahnya menimpa tempat yang tidak sepatutnya. Sebuah drone terhempas di atas sebuah bangunan kediaman di Bandar Galati di timur Romania dan menyebabkan seorang ibu serta seorang kanak-kanak cedera di dalam rumah. Gambar-gambar pada malam itu menunjukkan cahaya terang di atas bangunan, esep di atas bandar, dan pasukan bomba di jalan. Ini kali pertama sepanjang perang ini, serangan seperti itu mengenai kawasan berpenduduk di negara anggota Pakatan. Dan jika Anda jumlahkan semuanya sejak permulaan perang, Yaitu 33 pencerobohan ruang udara Romania dan kira-kira 50 kes drone atau serpihan drone ditemui di tanah Romania. 50. dan tahu bagaimana setiap satu daripada episod itu berakhir, Sentiasa sama. protes rasmi. Satu nota menyatakan tiada niat, kes diarkitkan dan permainan diteruskan. Sehinggalah Parlimen Romania hilang sabar dan meluluskan satu undang-undang yang memberi kuasa jelas kepada tentera udara untuk memusnahkan mana-mana pesawat tanpa pemandu yang menceroboh negara. Kebenaran itu sebenarnya sudah wujud di atas kertas. Cuma yang tinggal hanyalah seseorang membuat keputusan politik untuk mengarahkan tembakan. Dan keputusan itu dibuat sebanyak 3 kali dalam 3 hari pada minggu terakhir bulan Julai. Pada hari Ahad, hari 26, iaitu hari yang sama dengan penembakan jatuh ketiga, Putin duduk di sebuah meja yang penuh dengan pegawai tentera laut Rusia dan berkata seperti berikut. Bahawa barat Ukraine adalah hadiah yang Stalin berikan kepada Ukraine selepas perang. Dan bahawa cepat atau lambat Ukraine akan kehilangan tanah-tanah tersebut yang akan kembali kepada Poland, Hungary dan Romania. Dan dia juga menambah, satu-satunya penjamin integriti wilayah Ukraine menurutnya ialah Rusia. Hanya ada satu penjamin integriti wilayah Ukraine, dan ia adalah Rusia. Fikirkan tentang saat itu berlaku. Pada hari yang sama, apabila pesawat pejuang Romania menembak jatuh drone ketiga, Presiden Rusia berkata secara terbuka bahawa sempadan di rantau itu bukanlah kekal. Nampak macam satu tawaran kan? Tapi maksud di sebaliknya adalah lain. Jika sempadan Ukraine boleh diubah dengan kekerasan, sempadan Romania juga boleh. Siapa yang menentukan peta kawasan itu menurut pandangannya Ialah Rusia. dikatakan pada hari drone ketiga ditembak jatuh. Ini kedengaran seperti amaran. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Dan kerajaan Romania tidak memerlukan penterjemah untuk memahami. 2 hari kemudian, Rusia akhirnya mengeluarkan kenyataan mengenai insiden tembak jatuh itu. Dan nada yang dipilih itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Juru cakap Kementerian Luar Rusia, Maria Zakharova, mengatakan bahawa insiden tembak jatuh itu telah direka. Ia hanyalah sandiwara semata-mata. Dia juga mengambil kesempatan untuk menuduh Romania mengamalkan dasar tidak bertanggung jawab kerana menyokong Ukraine. Perhatikan betul-betul apa yang dia katakan. Dia tidak mengaku bertanggung jawab dan juga tidak mengatakan itu adalah satu kemalangan. Ia pada dasarnya adalah satu sindiran. Romania jadi membalal dengan cara yang sama, memanggil duta besar Rusia, mengusir seorang diplomat dari kedutaan Rusia, dan juga memanggil pulang duta besarnya sendiri yang berada di Moskow. Di atas kertas, ini adalah protokol diplomatik. Dalam praktiknya, ini adalah 2 kerajaan yang bertelaga secara terbuka tanpa berselindung. Cuma salah satu daripada mereka adalah anggota NATO. Dan jika anda fikir Rusia telah berundur selepas semua ini, lihat apa yang berlaku pada 2 Ogos, seminggu selepas insiden tembak jatuh yang ketiga itu. Satu lagi drone memasuki ruang udara Romania sekali lagi melalui Delta Danube. Jet pejuang di udara
amaran dibunyikan di kampung-kampung sekitar kawasan Tulucea. Kali ini, drone itu melintasi semula ke Ukraine sebelum tembakan dilepaskan. Dan orang Ukraine sendiri yang menembak jatuhnya. Maksudnya, ujian itu tidak berhenti. Ia cuma menjadi lebih mahal. Dan inilah tepatnya yang telah diubah oleh 3 hari pada bulan Julai itu. Cuba fikirkan bersama saya. Selama 4 tahun, skripnya sentiasa sama. Apabila drone Rusia masuk, jet pejuang naik, semua orang menahan nafas. Mereka mengutip serpihan dan mereka menulis nota bantahan. 4 tahun macam itu. Sekarang skripnya sudah berubah, masuk jatuh. Apa yang dahulunya pengecualian, kini menjadi rutin. Dan apabila menembak jatuh menjadi rutin, Rusia mula tahu bahawa setiap drone yang dihantar ke sebelah sini, Sungai Danube, akan dimusnahkan. Itulah yang membuat pihak satu lagi berfikir 2 kali sebelum menghantar yang seterusnya. Sudah tentu kira-kira ini masih ada kelemahan dan pakatan itu sendiri pun tahu. Menjatuhkan drone yang bernilai beberapa puluh ribu dolar dengan peluru berpandu yang harganya jauh lebih mahal tidak berbaloi dalam jangka masa panjang. Sebab itu, Romania sudah pun membeli Merops, satu sistem yang menembak jatuh drone-drone ini menggunakan drone pemintas kecil yang harganya cuma sebagian kecil daripada harga asal. Maksudnya, peluru berpandu yang mahal itu menyelesaikan masalah buat masa sekarang. Dan sistem yang murah itulah yang akan membolehkan kita terus menembak jatuh drone setiap hari tanpa membebankan bajet. Tapi ada satu persoalan yang timbul dan soalan ini tiada rada yang boleh jawab. Adakah Rusia faham mesej itu atau mereka hanya akan uji di tempat lain? Kerana corak-coran beberapa bulan kebelakangan ini menunjukkan perkara yang sama. Apabila tekanan bertemu rintangan di satu tempat, ia akan beralih ke tempat lain. Ia beralih ke negara-negara di utara, di kawasan Laut Baltik dan menyasar kabel internet dan tenaga di dasar laut. Ia akan pergi ke titik lemah seterusnya yang muncul. Dan jika drone pada 2 Ogos itu berguna untuk sesuatu, iaitu untuk memberi amaran bahawa sempadan Romania masih menjadi sasaran. Romania telah menunjukkan di mana hadnya dan membuktikannya dengan 3 peluru berpandu. Sekarang semua orang ingin melihat sama ada Rusia akan menghormatinya atau akan mendekat lagi. Pertarungan kuasa di sempadan Timur Eropah ini baru sahaja bermula. Dan setiap langkah baru akan dianalisis di saluran ini. Jadi, langganlah sekarang supaya anda tidak terlepas bab seterusnya. Dan beritahu saya di ruangan komen, pada pandangan anda, adakah 3 tembakan dari Romania akan mengekang Rusia? Atau hanya menolak ujian itu ke titik lain di sempadan? Tinggalkan pendapat anda di bawah. Saya sangat ingin tahu apa yang anda fikirkan. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya.